Okay, so let's challenge our knowledge, shall we? Graph the numbers on a number line. Okay, so dia nak the whole number yang kurang daripada 5. So kalau kita listkan dia, whole number ni adalah nombor yang natural number dan termasuk dengan kosong. Jadi yang kurang daripada 5 maksudnya X sama dengan, okay, kita senaraikan dia lah. Yang kurang daripada 5 maksudnya 0, 1, 2, 3 dan 4. Okay, jadi macam mana kita nak graphkan nombor ni ke dalam number line? So kita buat je number line. Tapi number line kita ni sebenarnya adalah real number line. Okay, so number line ni, nama ni adalah real number line. Tapi kita bukan real number line kat sini kan, kita whole number. Jadi macam mana kita nak buat? So kita letak je 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya kita tahu nombor X kita ni duduk dekat sini, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, dia bukan satu line lah. Sebabnya kalau saya ambil semua ni, maksudnya saya ada 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.00001. Maksudnya nombor-nombor yang sepanjang ini adalah yang saya nak. Padahal tak pun, yang saya nak adalah X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Exact sahaja. Saya tak nak point, tak nak apa, sebab dia nak whole number. Okay, jadi kita plotkan dia dalam bentuk macam ni. Okay. Kemudian B. Untuk B ni pula, dia nak cari integer between -1 and 7. So kita senaraikan dulu. X sama dengan integer. Integer ni nombor yang natural number tapi dia ada negatif. Okay, so dia akan jadi between -1 and 7. So maksudnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kita pun plotkan dia sama macam ni juga. Sebab yang kita plot ni adalah real number line. Okay, kita kena plot dalam bentuk real number line. Cumanya X yang kita nak plot tu adalah integer. Jadi kita just letak saja nombor-nombor ni. Tak nak pula. So ini adalah real number. Okay, so kita plot je lah. So ni saya nak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, saya tak boleh jadikan dia semua ni satu line. Sebab yang saya nak ni hanyalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja. Okay, sebab saya nak integer. Okay, nampak ni, saya nak integer. Okay, untuk C pula saya nak cari real number within 1 and 2. So kalau saya nak senaraikan ni, dia terlampau banyak. Okay, so apa yang saya boleh buat adalah saya letak je dalam bentuk real number line kat sini. So saya nak 1 dan 2. Okay, so dia kata within. Within maksudnya termasuk lah 1 dan 2. Jadi saya guna inequality sign macam ni. Close macam tu. Okay. Okay, number 2. Represent the following interval on the real number line and state the type of the interval. Okay, so untuk A ini, saya nak -7 to 5. Okay, daripada -7 pergi ke 5. Dan dia bagi dekat kita square bracket. So bila dia square bracket maksudnya termasuk. Okay, so dia suruh bagi tahu apakah type of interval. Dan saya kena representkan ni dalam bentuk real number line. Okay, jadi saya represent dulu dalam bentuk real number line. So kalau saya represent dalam bentuk real number line, dia akan jadi macam ni lah. -7, 5. Okay, so saya nak close bracket. So dia jadi close macam ni. Okay, alright. So dia jadi close macam ni. Okay, macam tu cara kita lukis dia dalam bentuk real number line. Kemudian type of interval. So kita tengok dekat sini, dia adalah close interval. So kita tulislah dekat sini, close interval. Mudah kan? Kemudian B pula. So B ni saya nak -infinity up to 3. Dan saya tak tahu infinity tu nombor dia berapa. So apa yang saya boleh buat adalah, okay, so ini adalah real number line saya. Saya hanya ambil nombor 3 sajalah. Dan dia nak termasuk 3. So ni 3 dan dia pergi ke kiri. So saya letak anak panah untuk mereferkan dia adalah nombor tu semakin berterusan. Okey, dan saya tengok sini dia satu open satu close. So nama dia adalah half open interval. Ataupun kalau awak nak tulis half close interval pun boleh, tak ada masalah. Okey?
Dua-dua tu nama tu sama sahaja. Okey, untuk C pula. X double dot X is between -5 and 2, di mana -5 tu open, 2 tu close. Okey, jadi saya pun buatlah. Okey, so untuk C, so this is my real number. Okey, so -5 duduk kat sini, 2 duduk kat sini. Okey, jadi 2 ni close, -5 ni open. Okey, ini yang saya nak. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, satu open, satu close. So nama interval ni adalah half open interval, ataupun kita boleh cakap half close interval. Dua-dua pun sama. Okey, kemudian kita nak tengok D, 8 to infinity, dan dia open bracket. So bila dia open bracket, okey, siapa? Saya buat dulu dalam ni real number. Okey, kalau kita tengok dekat sini, infinity tu bukan nombor. Maksudnya saya hanya ada satu nombor sahaja, iaitu 8. Okey, dan dia open. So saya letak open macam ni, dan dia goes to macam ni. Saya letak anak panah. Okey, so maksudnya bila letak anak panah tu, saya tahulah nombor tu makin berterusan. Saya tak tahu sampai bila. Okey, dan saya tahu nama dia ni adalah open interval. Okey. Okay, so let's look at question number 3. Fill in the blank. Okay, dia dah bagi tahu inequality notation, X is between 2 and 9. So, interval notation dia apa? Kita tengok dekat sini, dia adalah open. Kan? Jadi, saya boleh letak dekat sini, open bracket to 9. Okay, so saya kena represent dalam bentuk real number line. So, saya buat line macam ni. Kemudian saya letak 2 kat bawah sini, sini 9. Dan dia open, jadi dia open macam ni lah. Okey. Kemudian saya nak -5 to 6. Dia bagi interval notation -5 to 6, di mana dia adalah square bracket. So kita tahu kalau square bracket maksudnya close. So dia jadi -5 close macam ni, X close macam ni, 6. Okey. Alright. Kemudian saya nak represent dia dalam bentuk real number line. So ni akan jadi -5, sini adalah 6. So dia close, so dia akan jadi dance macam ni. Okay. Kemudian inequality notation saya, X is between -7 to 3. Okay, saya tengok dekat sini, -7 saya open, 3 saya close. Jadi maksudnya kalau saya nak buat interval notation, open tu saya letak bracket -7, 3, yang close ni saya letak square bracket. Okey. Kemudian saya nak represent dia dalam real number line. So akan jadi sini -7, 3. So -7 open bracket close 3. Macam tu. Okey. Dan sama juga untuk 38 ni. Saya represent dia, saya tahu sini open bracket, maksudnya 3 tu open, X close untuk 8. Kemudian saya nak represent dia dalam bentuk real number line. So sini adalah 3, sini adalah 8, 3 tu open, 8 tu close. Okey, mudah sangat. Okey, kemudian untuk yang soalan yang kosong infinity ni, kita tengok dekat sini infinity tu bukan nombor. Okay, jadi bila bukan nombor, bila dalam inequality notation macam ni, apa yang kita boleh buat? Kita tahu dia nak 0 to infinity. So maksudnya X greater than or equal to 0. Kenapa dia greater than or equals to 0? Disebabkan dia ada close interval dekat sini. Okay, jadi bila kita nak buat real number line dekat sini, so sini kosong. Okay, jadi dia close kan? So macam ni kita akan letak anak panah. Okey, so anak panah tu nak refer kepada nombor tu semakin berulang lagi. Okey, semakin infinity lah maksudnya. Okey, kemudian untuk X less than 4. Okey, kita hanya ada satu nombor saja yang kurang daripada 4. So maksudnya saya tahu dia adalah negative infinity. Okey, dan kita nampak dia adalah open dekat sini. Kan, kita nampak situ less than tu open. Jadi dia akan jadi sini negative infinity to 4. Begitu. Okay, jadi kalau kita buat dia dalam bentuk real number line macam ni, 4 tu duduk dekat sini kan, dia kurang daripada 4 open. So dia macam ni lah. Okay.